Way you move, that shit is beautiful. Late night crew, you're uno numero. POS, the feelings mutual. She had me until her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like filling up a cup, I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks, and I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned and then we're going ha ha ha. While we always singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menanti live saya pada malam ni. Baik. Okey, sebelum saya teruskan live saya pada malam ni, apa kata? Okay, you all tolong komen dekat bawah ni jika anda boleh dengar suara saya dengan jelas. Okey. Tolong komen dekat bawah kalau anda boleh dengar suara saya dengan jelas. Saya perlukan feedback daripada anda supaya saya boleh teruskan live kita pada malam ini. Okey. Tolong komen. Kalau yang dah boleh dengar dengan jelas, kalau tak nak komen, malah nak komen, apa kata bagi thumbs up sikit. Okey, bagi thumbs up sikit lah. Bagi thumbs up. Kalau nampak banyak thumbs up tu, saya assume anda boleh dengar. Okey. Okey, boleh dengar. Alhamdulillah, boleh dengar. Suara macam jauh. Setting sama je dengan petang tadi. Sekejap, saya tengok balik setting. Kalau dia orang ada ubah. Tak ada. Setting sama dengan petang tadi, Tuan Rashidi. Okey. Suara kurang jelas. Apa kata yang kurang jelas tu pakai earphone, pakai headphone. Tengok macam mana. Okey. Suara tak clear sangat. Okey. Tolong ni bagi feedback. Cuba pakai earphone sekali kalau boleh. Alright. Okay, thank you bagi feedback. Baik. Sebentar. Saya akan naikkan lagi suara dia. Okay. Okay, baik. Sebentar. Okay, macam mana sekarang boleh dengar? Boleh dengar lebih jelas? Okay.
Agak slow banding semalam. Okay, baik. Video blur. Saya punya screen dekat depan tak ada blur apa-apa pun. Dah pakai pun tetap slow. Suara macam tenggelam. Okay, baik. Thank you bagi feedback. Ada echo. Okay. Dia bergema Okay, baik. Nampak masalah dia macam tu lah. Kalau yang pakai earphone, pakai headphone, kalau kita naikkan volume, dia suara bergema. Kalau tak pakai headphone, you tak boleh dengar pula. Jadi problem jugalah sebenarnya kat situ. Okay. Kita dah naikkan sebenarnya volume. Okay, kita boleh naikkan lagi. Tapi yang pakai headphone, yang pakai earphone, dia akan bergema lebih teruk. Okay. Sekejap. Okay, boleh dengar? Okay, by right boleh dengar lebih jelas lah. Okay. Video okay. Okay, video okay, semua tune. Okay. Kalau dah dekat macam ni, sepatutnya boleh dengar lebih jelas lah. Right. Sebab petang tadi pakai setting yang sama, tak ubah apa-apa. Petang tadi semua orang boleh dengar dengan clear. Jadi dia macam pelik sikit lah, kenapa tiba malam ni tak boleh dengar kan. Okay, baik. Okay, since semua dah boleh dengar, semua dah mula jelas. Okay, semua dah okay. Jadi kita akan teruskanlah live kita pada malam ni. Okay, tajuk kita pada malam ni adalah apa tajuk dia tadi? Tajuk dia adalah apa tajuk? Saya pun lupa tajuk sebenarnya. Apa tajuk dia? Okay. Tajuk dia sebenarnya hari ni adalah Basic Technical Trend. Okay. Basic Technical Trend. Alright. Apakah yang ada dekat dalam trend? Sebab semalam kita cakap, okay, semalam kita ada sentuh yang mana dekat dalam prinsip technical analysis, dia ada cakap price move in trend. Bila kita tahu price move in trend, tuan-tuan dan puan, apa yang kita boleh buat? Sekarang ni kita kena identify okay. You boleh bila kita cakap price move in trend, bila price move in trend ni apa maksudnya? Okay. Tu Tuan Rashidi dah share macam mana nak buat. Okay. Okay, baik. Jadi bila cakap dalam prinsip technical analysis, dia ada cakap price move in trend. Bermaksud apa tuan-tuan dan puan? Bila dia cakap price move in trend, bermaksud kita kena identify trend. Okay. First thing first, bila you beli bila you nak beli saham, you kena identify saham tu dia dalam aliran yang mana. Itu maksudnya trend. Trend tu adalah trend tu maksudnya aliran lah. Okay. Saham tu bergerak dalam aliran naik, menurun ataupun dalam sideway lah, bahasa mudah yang selalu you all pakai, dia panggil sideway. Atau bahasa yang selalu diguna pakai dalam report, dia cakap ranging. Okay, dia range, dia bergerak, harga saham tu dia bergerak dalam kadar dalam satu, orang kata satu range harga sahaja. Maksudnya in between. Okay, dia jadi macam sandwich. Jadi itu adalah sideway. Jadi dalam saham hanya ada 3 trend. Ada berapa trend? 3 trend. Trend yang pertama adalah uptrend, yang kedua downtrend, yang ketiga adalah sideway. Hanya 3 trend saja tuan-tuan dan puan yang ada dekat dalam technical analysis punya trend lah. Okay. Dan saya tak rasa ada trend lain selain daripada 3 ni. 3 trend ni sahaja, iaitu uptrend, downtrend dan sideway. 3 saja. Menaik, menurun dan bahasa Melayu apa sideway? Jalan tepi. Okay. Bukan jalan tepi, dia sideway. Dia tak naik tak turun lah. Okay. Dia tak naik, dia tak turun, dia ke tepi sahaja. Lebih kurang macam tu lah. Okay, basically sideway lah. Aliran menaik, menurun dan sideway. Okay. Jadi 3 sahaja. Okay tuan-tuan dan puan. Dan bila kita dah tahu 3 jenis trend, nanti kita akan kupaskan lebih dalam. Dalam 3 ni ada lebih dalam, ada lebih lagi cerita dekat dalam 3 trend. Mendata. Bolehlah mendata lah. Okay, kita ambil mendata. Okay. Saya terpaksa jugalah cakap bahasa Melayu sebab takut nanti ada yang tak faham. Okay. Yes, thank you bagi tahu mendata. Good. Pada saya tak berapa nak mendata lah sebab dia naik turun dalam satu range. Okay. Tak berapa nak mendata sangat lah. Tapi tak apalah, kita terimalah mendata tu. Okay, baik. Thank you. Jadi tuan-tuan dan puan, dekat dalam saham kita tahu ada 3 trend. Okay. Bila ikat tepi, yes. Ikat tepi yang betul.
Ya je kat tepi, betul kan? Ingat apa order ni, stay ice kat tepi je. Okay, baik. Dalam trend kita ada 3. Okay, dalam trend ada 3, uptrend, downtrend, sideways. Sekarang ni saya akan sharekan dengan you all macam mana you nak confirm saham ini adalah saham uptrend. Okay. Dia zigzag. Maksudnya saham tu naik pun zigzag, dia turun pun zigzag, dia mendatar pun dia zigzag. Okay. Jadi dia zigzag lah. Overall semua cerita ni, semua saham akan bergerak dalam zigzag. Dan dalam setiap pergerakan tu, dia ada pergerakan yang kecil, yang mana itu juga ada trend yang kecil. So dalam satu trend yang besar, dia ada satu trend yang kecil dan lebih kecil. Okay, itu dalam technical analysis lah. Jadi pada malam ni kita nak belajar macam mana nak identify saham itu saham uptrend, confirm uptrend. Jadi sebelum saya tekankan macam mana saham uptrend, macam mana bentuk saham uptrend, kita buka monitor screen dulu. Okay, kita buka monitor screen sekejap. Right, so ini monitor screen. Jadi sekarang ni kita tengok uptrend, contoh uptrend. Yang ni menarik ni, ada news. Okay. Dia baru announce dia punya yearly report. Okay, dia baru announce. Kita ambil yang ni. Okay, dalam masa 1 saat, uptrend, downtrend, sideways. Cuba terus komen. Uptrend, downtrend, sideways. Uptrend, downtrend atau sideways. Apa yang you nampak, you terus komen. Okay, apa yang you nampak, you terus komen. Penting ni, penting. Okay, apa you nampak, you terus komen. Dalam masa 1 saat, you nampak, you terus komen. Saham ni uptrend, downtrend atau sideways. Best ni, yang ni best. Okay, good. Tuan Hafizul cakap uptrend. Tuan Helmi cakap uptrend. Tuan Mazwir cakap uptrend. Uptrend. Okay, good. Uptrend, okay. Senang kan nak identify kan saham ni uptrend atau downtrend. Okay, good. Good, ramai cakap uptrend, betul. Jawapannya betul, saham ni adalah uptrend. Okay, ini senang, sebab dia senang. Bila you tengok sebelah kiri, dekat bawah, you tengok sebelah kanan, dekat atas, you tahu terus itu saham uptrend. Automatic you tahu ini saham ni uptrend. Semudah itu. Okay, kita bagi yang complicated sikit. Okay, kita bagi yang complicated sikit, you tahu saham ni uptrend. Okay, tak perlu, fine. Ambil yang ni. Okay. Alright. Dalam masa 1 saat, saham ni uptrend, downtrend, sideways. Okay, saham Ken1, uptrend, downtrend, sideways. Cuba komen. Saham ni uptrend, downtrend ataupun sideways. Cuba komen. Saya menanti jawapan daripada anda. Uptrend, downtrend, up, down atau side. Dalam masa 1 saat, uptrend, downtrend, sideways. Jeng. Ada yang cakap sideways. Sideways, 3 orang sideways. Sideways, uptrend. Nampak uptrend, short term uptrend, okey. Sideways. Ada lagi? Uptrend, sideways. Sideways. Uptrend. Okey, sideways. Uptrend. Best ni, sideways. Ada lagi? Uptrend. Ada cakap sideways, ada cakap uptrend, short term uptrend. Uptrend. Okay. Bull. Tiba bull pula muncul. Bull uptrend lah tu, betul lah tu. Uptrend. Ramai cakap uptrend. Okay. Mula uptrend. Mula uptrend. Okay, maksudnya dia baru start uptrend. Okay, yes, uptrend, up and side. Jadi ambil jalan tengah-tengah, up and side. Downtrend. Seorang baru cakap saham ni downtrend. Tuan Hasan Basri baru cakap saham ni downtrend. Seorang je baru cakap downtrend. Okey. Baru nak mula uptrend. Apa tu? Botol. Okey. BODTL. Saya tahu apa benda tapi saya tak nak cakap. Okey, sebab saya tak suka benda tu. Okey, saya tak suka BODTL. Okey. Saya tak suka BDTL.
Lantak lah orang cakap kau masuk lembab ke apa ke. Ni saya nak share lah ni, kenapa saya tak masuk dekat BDTL dan saya tak suka BDTL langsung. Okay. Okay, baik. Downtrend. Okay, good. Okay, good, betul. Yes, jawapan ni semua betul. Jawapan ni semua orang betul. Tak ada siapa yang salah. Okay. Tapi macam mana you nak cakap yang you punya yang you buat tu betul, apa yang you nampak tu betul, macam mana you nak buat, itu yang penting. Okay, apa yang penting bukan kerjasama, tapi macam mana you nak detail out kenapa you cakap dia downtrend, kenapa you cakap dia uptrend, kenapa you cakap dia sideway. Itu yang penting sebenarnya. Apa you nampak terpulang atas you, tetapi yang penting adalah anda boleh explain apa yang anda nampak. Maksudnya kalau anda boleh explain, betul lah tu. Selalunya kebanyakan orang bila dia cakap tolong tengok saham ni, saya tanya dia, apa you nampak? Saya nampak dia breakout. Yelah, dia uptrend, downtrend, sideway. Dia okay. Dia banyak sangat dia tu. Dah tahu lah, maksudnya dia tak tahu apa dia buat. Dan bila you tak tahu apa yang you buat, tu bahaya. Okay. Namanya bahayalah tu. Anda menjemput bahaya datang dekat diri sendiri. Okay, baik. Jadi tuan-tuan dan puan, benda paling penting adalah anda kena tahu macam mana anda nak explain apa yang anda nampak. Itu yang paling penting sebenarnya. Okay. Sebab apa? Bila you tahu apa yang you nampak, you boleh explain balik apa you nampak. Bermaksud anda tahu apakah tindakan yang anda buat. Itu yang benda yang paling penting. Benda paling penting dalam technical analysis, you boleh explain apa yang you buat. That is the most powerful thing lah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, okay. Can 1. Okay. Jawapan dia pada mata pandangan saya. Okay. Ini dah masuk bahagian 2 lah, tapi saya share sikit yang dekat bahagian 2 tu. Okay. Can 1 ni tuan-tuan dan puan, saham dia yang saya nampak dia downtrend. Okay. Dia masih downtrend. Masih downtrend. Dia masih downtrend. Okay. Dia masih downtrend. Dia belum uptrend yang kuat sebenarnya. Okay, tapi nampak ada tapi kan? Barulah namanya certified chartis kan, boleh explain. Saya nampak downtrend. Sebab apa saya nampak downtrend? Okay, make sure you take note benda ni. Tolong ambil nota, be aware, ambil notice benda ni. Sebab benda ni sangat penting. Kenapa saya cakap dia downtrend? Yang dah beli saham Canwa ni dah menangis hujung-hujung katil. Itu cakap boleh beli, ini tiba cakap downtrend, macam mana? Ingat tak prinsip semalam saya cakap, benda yang dalam aliran dia akan terus dalam aliran tersebut. Kan? Dia downtrend. Dia dalam aliran downtrend. Jadi ke mana ke arah tuju dia? Jeng jeng jeng. Okay, baik. Jawapan Tuan Jubir paling senang lah. Dia cakap yang tinggi ni sebelah kiri, yang rendah ni sebelah kanan, jadi dia ke bawah. Nampak? Tu explanation paling sempoi lah. Okay. Tu paling sempoi punya explanation. Tetapi bila cakap kalau macam tu semua orang boleh cakap kan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, you kena tengok puncak tertinggi dia dekat mana. Puncak tertinggi dia dekat sini. Nampak kali biru? Okay. Ni puncak tertinggi dia. Dan puncak tertinggi seterusnya, maksudnya puncak gunung yang kedua tertinggi dekat mana? Dekat sini. Okay, maksudnya puncak tinggi dia makin rendah ke makin tinggi? Okay, cop. Sebelum you all jawab, ini dah tinggi, ini tinggi. Selepas ni, kat mana pula puncak dia? Dekat sini. Dah dekat sini, mana lagi puncak dia? Sini. Okay, nampak? Nampak? Puncak dia tu, you tengok puncak dia makin ke atas ke makin ke bawah? Ya. Okay, puncak dia makin ke bawah. Bermaksud bahasa teknikal yang selalu diguna pakai oleh analis, dia akan cakap the formation of lower low and lower high. Ini adalah dia punya, sini dia punya low. Okay,
Sini dia punya low, sini dia punya low. So lower low, lower high. So ada lower low, lower high. Bermaksud saham tu uptrend ke downtrend? Uptrend ke downtrend? Jawapan dia downtrend lah. Okey? Nampak? Ini bila you tengok dalam satu skop yang besar. Kan tadi ada yang jawab uptrend, ada yang jawab sideways kan? Jawapan you all pun tetap betul. Sebab apa? Sebab you nampak benda tu. Tapi soalan dia, macam mana you nak tekankan jawapan you betul. Okay. Dia ada 3 kategori sebenarnya dalam satu trend. Okay, dalam satu trend, dalam satu pergerakan, dia ada 3 kategori. Dia ada long term, dia ada intermediate, dan dia juga ada short term. Okay. Dia ada long term, short term, dan intermediate. Okay. Jadi saya cakap sekarang ni, untuk intermediate punya trend, dia masih lagi downtrend. Kenapa saya cakap intermediate? Sebab ni setahun ni kira intermediate. You bukan nak invest. Kalau you invest, baru you cakap pasal long term. So kalau you nak pakai long term, baru you buka chart yang lebih besar. Sekarang ni kita 1 tahun. Jadi 1 tahun, 6 bulan ke 3 bulan ke 1 tahun ni, dia intermediate punya range. So untuk trend intermediate, tuan-tuan dan puan-puan, okay, dalam saham, dalam trend, dia ada 3 jenis klasik. Dia ada 3 jenis kelas lah. Okay. Dia ada 3 jenis kelas. Dia ada long term, short term, intermediate. Jadi untuk intermediate, dia dalam aliran menurun. Okay, dia tengah turun. Okay, dia tengah turun ke bawah. Kan? Jadi dia dalam aliran menurun. Baik. Dan tadi ada yang jawab, ni saham ni uptrend. Okay, kalau you ambil short term ni maksudnya bila? Short term ni adalah kurang dari 3 bulan. Okay, you ambil daripada bulan Mac. Okay, you ambil daripada bulan Mac all the way sampai sini. Soalan, kalau you ambil short term, uptrend, downtrend atau sideways? Nampak? Barulah nampak macam barulah nampak macam apa orang kata, expert kan. Baik. Uptrend, downtrend, sideways untuk short term. Okay, macam mana? Uptrend, downtrend atau sideways? Up, side. Ada yang cakap up, ada yang cakap side. Bagus, bagus. Okay, good. Lagi? Takkan 2 orang je? Takkan 2 orang je yang cakap. Okay. Yang lain tak tahu, garu kepala. Apa benda lah aku nampak ni kan? Aku nampak color merah, color hijau je. Okay. Short term uptrend, uptrend. Okay, good. Uptrend, good. Uptrend, good. Sideways pun betul. Okay. Uptrend, sideways. Uptrend, ada higher high, ada higher low. Okay, uptrend, good. Uptrend, betul. Uptrend, betul. Betul. Maksudnya betul lah. Semua betul. Semua orang betul. Uptrend atau sideways. Maksudnya betul lah. Kalau you nampak uptrend atau sideways, dua-dua betul. Okay. Jawapan ni betul. Okay. Yes, betul. Uptrend membentuk formasi higher high dan higher low. Betul. Good job. Uptrend, sideways. Betul. Semua orang betul. Tak ada siapa pun salah. Bila you boleh identify, you betul lah. Okay. Kenapa you cakap uptrend? Sebab sini low, sini, sekejap, mana bulatan saya? Okay, sini low, sini high, sini higher low, sini higher high. So short term dia adalah uptrend. Bila short term uptrend, betul lah tu. Kalau you cakap dia sideways pun betul. Sebab apa? Sini dia punya line, area of resistance. Okay, area of resistance di sini, dan dia melantun dekat sini. Nampak? Dia bergerak dalam satu range harga antara RM1.70 ke RM3. Lebih kurang macam tu dia punya range. Okay. Tetapi ini tak cukup kuat. Sebab apa? Sebab dia tak sentuh lagi sekali dekat RM1.80, RM1.70. Dia tak sentuh lagi dekat area tu. Jadi kalau dia sentuh lagi sekali dekat area tu, tuan-tuan dan puan, barulah confirm ini masih sideways. Okay. Nampak?
Tak semestinya you nampak short term uptrend dia akan membentuk uptrend terus. Tak. Itu sebab you kena tunggu pula resistance breakout. Bila dia resistance breakout dan terbang lebih tinggi, insyaAllah dia akan pergi lebih jauh lah. Okay. Nampak? Dia macam, complicated gila. Tak, dia tak complicated. As long as you boleh nampak higher high, higher low. You boleh nampak higher high, higher low, settle masalah. Dah pening. Allah. Ini baru tajuk pertama paling basic dalam technical analysis. Trend. Nampak? Trend ada 3 je. Okay. Dia ada uptrend, downtrend, sideways. Satu. Dalam setiap trend dia ada 3 jenis, 3 kelas. Dia ada long term, dia ada short term, dia ada intermediate punya term. Okay. Faham? Baik. Jadi dalam case Can1, you boleh cakap dia sideways, you boleh cakap dia uptrend. Kenapa? Sideways sebab dia bergerak antara harga RM1.80 ke RM3. Lebih kurang macam tu. Area nampak saya sebut area, saya tak cakap exact price. Okay. Jadi kemungkinan yang harga dia naik ni, kemungkinan itu harga dia terlajak, bukan harga dia breakout lagi. Nampak? Maksudnya belum kuat. Jadi macam mana pun you kena tunggu dia breakout dengan satu marubozu, baru you confirm dia bukan sideways. Macam tu je. Jangan pening, relax. You yang confirm you boleh identify higher high, higher low, dah cukup. Settle masalah. Yes. Faham 3 terma saja dalam satu trend. Apa dia? Iaitu higher high dan higher low. You faham higher high, higher low, lower high, lower low. You faham benda ni, insyaAllah you selamat. Okay. Dan kenapa saya secara personal, secara peribadi tak suka beli dekat BDTL? Sebab BDTL belum bagi confirmation. BDTL ni apa? BDTL ni adalah breakdown trend line. Breakdown trend line. Saya memang tak suka beli dekat breakdown trend line. Biarlah orang cakap kau lembab. Pergi mam lah jawabnya kan. Duit aku bukan duit kau. Okay. Jadi dia macam ni tuan-tuan. Okay. BDTL tu macam mana formation dia? Okay, dari sini you letak satu line ni esok kita akan belajar nak lukis. Okay, this is BDTL. Tapi saya takkan beli dekat BDTL sebab apa? Sebab kalau beli dekat BDTL, dia belum ada confirmation dia nak terus naik. Kemungkinan itu adalah dead cat bounce. Apakah itu dead cat bounce? Kucing mampus terpelanting. Ambil kau. Baik. Tu maksud dia lah. Jadi tu sebab kalau dia BDTL pun saya tak masuk. Even kalau you ambil yang short term punya BDTL pun saya tak masuk. Okay, tak masuk. Okay, sekejap saya zoom balik. 3 bulan. 3 bulan. Okay. So you ambil yang lebih dekat short term BDTL dekat sini. Kan? Dia break sini. Saya tak masuk sini. Kalau saya masuk sini. Sebab apa? Sini dia buat low, high, higher low, dia break, dia dah buat higher high. Jadi saya masuk dekat kawasan ni. Jadi kalau you tukar balik kepada candlestick, okay, saya akan masuk dekat kawasan ni. Okay, saya akan masuk dekat kawasan ni. Basically yang saya cakap dengan student masa kelas masuk dekat sini. Tapi ada yang masuk kat sini, tak apa, tak ada masalah, tak ada isu. Okay, ada yang masih hold pun lagi. Sebab apa? Sebab dia tak jatuh. Oh, ini dia tengah buat another higher low, kan? Dia tengah forming another higher low. Jadi bila dia tengah forming another higher low, tuan-tuan dan puan, ke mana arah potensi yang lebih tinggi untuk dia pergi? Definitely ke atas. Tapi saya cakap dia belum confirm nak ke atas ni sebab dia masih bergerak macam sideways. Given that saya dah masuk awal, tak apa, dan saya anticipate dia akan break resistance ni. Jadi bila dia break, dia akan terbang lebih tinggi. Saya anticipate dan saya dah control saya punya risk. Sebab saya cakap saya masuk sebab saya nampak ada minor uptrend. Kat sini ada high, higher low. Sekarang sini higher high. Dia dah pergi tujah higher high. Jadi saya akan masuk dekat higher high. Okay, dia dah form pattern 1, 2, 3.
Okay. Benda paling mudah you nak identify saham ni uptrend. Okay. Selain you identify higher high dan higher low, sebenarnya you pakai pattern 1, 2, 3. Paling mudah. Okay. Dia paling mudah. Sebab apa? Sebab you kira lah, sini 1, sini 2, sini 3. Nampak? 1, 2, 3. Bila ada bentuk 1, 2, 3 tu tuan-tuan dan puan, maksudnya itulah dia uptrend. Okay. Ini paling budak sekolah tadika pun saya percaya boleh buat lah. Nampak bentuk 1, 2, 3, line 1, line 2, line 3. Nampak murid-murid, nampak anak-anak, nampak cikgu, boleh beli. Okay. Macam tu je, semudah 1, 2 dan 3. Wow, cakap macam senang. Okay. Yes, memang senang tuan-tuan dan puan. Dan kenapa saya tak ambil dekat BDTL? Kalau dia BDTL pun saya tak nak ambil sebab saya rasa risiko dia agak besar. Walaupun you boleh letak risiko you minimum. Kenapa you nak ambil risiko yang belum confirm lagi? Dia ada pembentukan aliran. Dia tak confirm lagi dia nak mengalir ke atas. Dia tak confirm dia nak bergerak ke atas. Kenapa you nak ambil risiko tu? Jadi sebabkan saya tak nak ambil risiko tu, kan, sebab saya tak nak ambil risiko tu, saya biar dia form dulu, biar lambat, asal saya selesa. Sebab you tak ada masa, you bekerja. Tak tahulah kalau ada yang dah jadi full time trader kan. Macam saya bekerja, saya berniaga. Okay. Sebab saya berniaga, saya tak ada masa untuk mengadap tau. Jadi saya lebih suka pilih saham yang memang dah confirm ada pembentukan uptrend, baru saya masuk beli. Okay. Nampak? Kan senang benda ni, 1, 2, 3. Budak tadika pun tahu. Rasa budak 3 tahun pun sekarang dah pandai kira kan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nampak 1, 2, 3? Nampak? Beli. Tapi mungkin password dia tak tahulah. Kan? Lepas ni suruh anak. Nampak tak 1, 2, 3? Nampak ini 1, 2, 3. You beli terus. Okay? Syarat you kena ajar dulu. Ni line 1, ni line 2, ni line 3. Nampak tak? Nampak? Baru you beli. Okay? Yes, tu sebab saya tak masuk dekat BDTL. Sebab yes, risiko you boleh minimumkan. But then kalau you tak ada masa, you sempat ke you nak tengok sangat? You nak tengok, naiklah, naiklah, naiklah. Tak ada masa kalau you bekerja. Jadi tu sebab saya tak suka ambil dekat BDTL. Saya tunggu dia form 1, 2, 3 ni, higher high, higher low, baru saya masuk. Dia form baru saya masuk. Sebab ingat tak semalam saya ajar apa? Ingat tak apa saya cakap semalam dekat prinsip yang kedua? Prinsip kedua, benda yang Newton's law kan, benda yang dalam aliran dia akan meneruskan aliran tersebut. Jadi most likely and most probably aliran ni akan diteruskan. Syarat dia akan pergi lebih satu lagi, dia akan form lagi satu higher high. Sebab apa? Sebab dekat sini nampak? Line ni banyak sangat lah pula. Okay, nampak line ni? Kan? Dia masih lagi dalam overall downtrend. Sebab sini, dekat sini. Melainkan dia dah patahkan yang ni. Sebab sekarang ni dengan ni masih bawah. Melainkan ini dia patahkan yang ini, dia punya pattern tu, dia punya resistance. Maksudnya, dia dah bukan jadi higher, dia bukan jadi lower high dah. Maksudnya, sini sini lower high, tapi sini dia tak, sini masih lower high, tapi kalau sini dia bentuk satu lagi, itu paling powerful, itu confirm dia tukar trend. Okay, itu paling confirm dia tukar trend terus, dia tukar without question. Sekarang ni you still boleh question sebab you masih nampak macam sideways. Bila you buka besar macam ni, you masih nampak macam downtrend sebab ini makin ke bawah, still masih ke bawah. Okay, tetapi kenapa saya cakap boleh masuk? Sebab saya nampak ada formation ni. Kalau tak jadi, kita keluar. That's it. Okay? Semudah itu sahaja. Kalau you ambil dekat sini, belum tentu dia nak terus naik. At least sini you tahu, yes, sini ada 70 to 80% chances dia akan naik. Jadi you ambil risk tu. Okay? You ambil risk to reward yang macam ni lah. Jadi dalam trend, tuan-tuan dan puan, sentiasa kena ingat, dia mesti ada formation pattern 1, 2 dan 1, 2 dan 3. Okay? Higher high dan higher low. Kalau dia jatuh ke bawah, okay, saya tunjuk pula kalau dia jatuh ke bawah. Okay, nampak? 1, 2, 3. 1, 2. Ni tak ada 2 dah. Adalah 2. Sini 2, 3. 1, 2, 3 dia tak jadi. Dia patah balik ke atas. Nampak?
Macam tu je pattern 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Okey. Bukan 1 2 3 percubaan suara, bukan dia 1 2 3 dia tukar pattern, dia tukar aliran. Nampak tak? Baik uptrend, baik downtrend. Kalau you boleh lukis line orang kata simple line, tarik. Ni 1 2 3. Ni 1 2 3. That's it. Settle masalah you. Lepas tu you boleh bulat tak? Sini high, sini lower high, sini lower high, sini masih lagi lower high. Jadi okey. Dan kenapa saya tak masuk sini? Sini kan dia dah mula naik, sini kan high. Kenapa saya tak masuk sini? Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sini ke sini kan masih lagi lower high. Kan? Sini ke sini masih lagi lower high. Sini ke sini kan masih lagi lower low. Itu sebab saya tak masuk sini. Saya tunggu yang ni. Bila dia break, ini dah nampak macam dia cuba ubah aliran. Dia dah cuba. Tu sebab dekat RM3 ni dah seminggu lebih tak gerak-gerak daripada RM3. Sebab apa? Sebab dia tengah nak melawan aliran yang asal. Okey? Dia perlukan satu tenaga, satu kuasa yang luar biasa untuk mengubah aliran dia kepada aliran menaik. Okey? So jawapan dia jangan beli dekat higher low, beli dekat higher high jawapan dia. Okey, beli dekat higher high. Maksudnya macam ni, dia baru nak form higher high, yang tu you masuk. Okey? Dia baru nak keluar higher high. Nantilah esok kita akan jawab pula support resistance, break pula dengan resistance. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan Tuan Idris, dia tanya, selalunya formation ni berlaku berapa lama? It could take up to 3 months. Okey? Dia bukan beberapa jam. Dia mengambil tempoh beberapa hari, beberapa minggu, malahan beberapa bulan pun boleh. Alright? Okay. Yes. Macam tu sebenarnya tuan-tuan dan puan. Baik. Soalan. Dalam trend kita perlu confirmkan trend dengan candle dan volume punya pattern tak? Yes, you have to confirmkan trend to confirm uptrend. First thing first. Tu sebab tajuk pertama, you must know how to identify, untuk kenal pasti trend. Benda pertama you kena tahu adalah trend. Baru kita akan belajar support resistance. Lepas belajar support resistance, breakout tu, baru you belajar candlestick. Nampak dia punya flow dia. First thing first, mesti identify, kenal pasti aliran menaik menurun. Tak guna kalau you tahu candle tu Marubozu tapi dia ada dekat bawah. No point. Okay? Sebab benda yang dalam aliran, dia akan meneruskan aliran tersebut. Most likely dia akan teruskan aliran tersebut. Okay? Dia macam tu je tuan-tuan dan puan. Semudah 1, 2 dan 3. As easy as 1, 2, 3. Okay? Good. Jadi itulah dia sebenarnya tuan-tuan dan puan. Macam mana you nak tengok trend. Ni satu contoh. Tadi saya dah tengok satu lagi contoh. The most powerful and wonderful juga contoh ni. Okay? Kita memang saja bakar malam ni. Saya memang saja bakar contoh-contoh yang menarik. Okay? Sebab ramai yang share, saya tengok ramai yang share. Volume hari ni 11.21 bilion. Tapi berapa ramai yang beli saham bursa? Jeng. Produk bursa laku keras sepanjang PKP ni tuan-tuan dan puan. Makin ramai orang buka CDS. Tetapi berapa ramai yang membeli saham bursa Malaysia? Soalan, uptrend, downtrend, sideways? Soalan saya, saham bursa, uptrend, downtrend atau sideways? Cuba komen. Saya nantikan komen anda. Uptrend, downtrend atau sideways? Saya queue tak dapat match. Okay? Pukul 4.59 key in. Tekan confirm je pukul 5. Aduh, melepas. Okay? Saya pun terlepas sebenarnya. Saya nampak kat sini tapi waktu tu saya dalam position. Tadi saya dapat clear position 4.59 tengah key in ni. Key in. Tekan confirm je tengok pukul 5. Whistle penamat telah ditiupkan. Maka tamatlah hari ni. Untuk anda mencari rezeki. Jadi saya tak dapat. Okay? Jadi saya tak sempat lah beli bursa. Tapi ada student dalam student masterclass dia beli bursa. Saya rasa Tuan Nazri kan beli bursa. Dia beli dekat sini.
Memang patuh, cakap guru betul lah dia ni. Dia memang ikut, jadi dia dah untung banyak dah. Okay. Memang best lah bursa. Right. Dia dah untung bursa, dia siap tambah lagi, beli lagi bursa, tapi dia beli dekat akaun lain. Wow. Nampak tomahawk dia tu. Okay, tak, sebab dia tahu apa yang dia buat. Yes, good. Okay. Ramai cakap uptrend. Ramai cakap uptrend. Ramai cakap uptrend. Okay, good. Bagus. Bagus, ramai cakap uptrend. Bagus. Okay. Tadi top up lagi. Nampak? Tuan Nazri, dia mengaku dia beli. Siap top up lagi. Susah ni kan. Susah, betul. Susah, tak susah lah. You boleh nampak 1, 2, 3. Settle masalah you. Settle segala masalah kehidupan you. Okay, 1, 2 dan 3. Semudah 1, 2 dan 3. Yes, kita kena beli dekat higher high. Dekat mana higher high tuan-tuan puan? Kalau kita ambil intermediate punya range, 1 tahun punya range. Okay, 1 tahun punya range. Assuming belum jadilah. Assuming hari ni hari semalam lah Uptrend, downtrend, sideways. Kita akan cakap saham ni downtrend dan telah berubah dia punya aliran. Sebab okay, saya akan ambil satu contoh. Sini high, sini low, sini lower high, sini lower low. Okay, sini lower high, sini lower low. Okay, dekat sini sahaja sebenarnya tuan-tuan, dia dah lawan yang ni. Okay, dia dah lawan yang ni dekat sini. Dan yang ni pula, dia dah lawan yang ni. Alamak, tak nak dekat tak? Dekat lah. Okay, dekat sini pula, dia dah lawan yang ni. Bermaksud sini dah confirm dah dekat trend. Okay, sebab sini dah bukan apa ni lagi tau. Ni bukan lower high. Sebab sini dengan sini dah bukan lower high. Nampak? Sebab sini dah jadi higher high. Dia dah, maksudnya sini memang dah boleh lah ni. Tambah pula ada satu marubozu dan juga volume. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah dekat sini. By right lah. Okay, sebab aliran trend dah berubah. Dan you nampak sini higher high. Sorry, you nampak low, high. Sini higher low. Kan kat kawasan sini higher low. Dan sini dia buat higher high. You masuk dekat higher high. Kalau siapa yang tak nampak pattern 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3 dia jadi kat sini. Jadi automatik you kena kira balik. 1, 2, 3. Nampak? Clear? 1, 2, 3. Bila you kira 1, 2 tak jadi 3, 3 dia lebih tinggi, automatically you tahu trend nak berubah. As easy as that. Okay? Semudah itu sahaja tuan-tuan dan puan. You nak identify trend. You tengok je macam, ya, trend dah tukar. Macam tu. You kira 1, 2, 3. Okay, downtrend 1, 2, okay, 3. Oh. Dan bila you tarik 3 dia, 3 dia dah naik lah. Lah 3 dah naik lah. Dia dah tukar lah. Kalau you bulatkan, ni dah lagi atas lah. Maksudnya memang dia dah lawan trend. Okay, dia dah lawan trend dah. Okay, layan je lah. Kan? Yes, jawapan dia beli dekat higher high. Beli dekat sini sepatutnya. Bukan dekat sini. Tapi kenapa saya nak masuk dekat sini? Sebab dia adalah dia adalah 52 weeks high. Harga tertinggi dalam masa setahun. Jadi sebabkan saya nampak dia adalah harga tertinggi dalam masa setahun, jadi saya ambil keputusan untuk beli petang tadi. Tetapi tak match. Okay, tak dapat. Bukan rezeki lah orang kata. Memang bukan rezeki. Nak buat macam mana kan? Tunggu je lah dia jatuh dulu. Tunggu dia jatuh. Dia nak buat another 1, 2, 3. Ni sekarang ni dia tengah buat 1, 2, 3 je ni. Okay, ni 1, 2, 3. Dia belum lagi 1, 2, 3. Saya tengah tunggu lagi 1, 2, 3 ni. Okay, saya masuk baru nak masuk lah. Okay, anyway, volume 11.21 bilion. Semua orang sibuk cari saham minyak. Okay, volume tinggi you lupa saham bursa. Okay,
belilah bursa. 11.21 bilion babe. Kan? Beli bursa. Okay? Dan benda ni berlaku, tahu tak waktu bila? Waktu 9 yang masa first time kena 9 bilion tu. Kan? Yang ni. Okay? Yang ni. Masya Allah. Okay. Kenapa tak boleh beli esok? Kalau dia jatuh, you tak tersadai dekat puncak bahagia dekat atas tu seorang-seorang. Kan? Itu sebab saya tak nak beli esok. Okay? Maksudnya saya dah terlepas bas. Tiket saya dah terlepas. Jadi saya dah terlepas bas. Jadi saya tak nak sangkut dekat puncak bahagia. Tak adalah nak bahagia macam mana pun, nanti duduk ujung bucu katil main biola sambil mengalirkan air mata. Kenapa aku beli pagi-pagi? Tak ada signal pun. Okay? Jadi no, saya akan tunggu. Saya akan suka beli macam ni. Okay? Saya lebih suka beli macam ni lah. Saya tak nak kejar. Kalau lepas lah, bukan rezeki kita. Okay? Kalau esok suddenly dia buka, mungkin dia naik, lepas tu dia jatuh, lepas tu tersadailah dekat puncak tu. Okay? Anyway, dia dah naik 3 hari berturut-turut. Buat apa nak kejar? Kan? Kalau esok dia naik 4 hari berturut-turut, dah jadi macam satu tiang bendera lah. Tinggi gila. Jadi tak. Okay? So clear Apa beza masuk lewat petang dan awal pagi esok? Kalau you masuk awal pagi, pukul 12 tu dia reverse jatuh. Kita ambil contoh yang berlaku dekat saham Keplas pada minggu lepas. Pagi naik mencanak-canak, petang pukul 2.30 dia buang balik. 30% you hilang. Kalau you beli pagi, you kejar, kan? Sekurang-kurangnya petang you dah tahu dah, confirm this is the candle yang akan form, dan you tahu dah most likely dia punya arah tuju ke mana. Okay? Jadi tak adalah you menangis sangat bila dia reverse ke apa. Okay? Selalu coach beli masa on the way nak ke 3 tu ke? Tak, saya tunggu dekat sini. Bila ada confirmation satu batang yang panjang, baru saya bismillahirrahmanirrahim saya beli. Okay, tak, saya tak beli waktu dia tengah forming. Tak, dia dah confirm form. Tu sebab saya cuba beli pukul 4.58. Sebab candle tu dah confirm dah tak bergerak dah. Okay? Beli jual cepat-cepat sebelum 4 hari. Boleh? 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 Boleh je jual. You boleh jual anytime. Syarat dia you dah belilah saham tu. Okay? Agak-agak jatuh tak? Sekejap pakai 2 biji kelapa. Selalunya lepas dia breakout dia akan jatuh dulu. Okay? Nak pula dia dah naik satu batang macam ni. Panjang ni. Ni boleh kata macam tiang bendera lah ni. Kenapa saya cakap tiang bendera? Dia akan jatuh, dia akan buat sideway. Dia akan buat sideway, ambil masa 2-3 minggu lah. Okay? Yes, betul. Okay? Kiranya the best waktu untuk you beli adalah petang. Sebab petang dia dah confirm. Ni signal confirm untuk beli. Okay? Time frame saya untuk saya jual, agak-agak dah boring, tak naik-naik, saya tukar lah. Okay? Seperti contoh Data Sonic, lembab gila, tukar. Kan? Rugi setakat apa? Rugi setakat 1% tak ada hal lah. Kita cut, switch, tu yang nak masuk. Kan? Petang tadi saya tunjukkan saya nak masuk tapi tak match. Nak buat macam mana? Bukan rezeki. Okay? Saya memang akan beli petang. You boleh tanyalah student masa kelas yang biasa beli pagi ni kan, apa jadi? Yang student masa kelas, you boleh, diorang ni ada dekat sini, dia memang tengok live saya setiap malam. Okay? Dan pagi dan petang pun memang saya akan dengan diorang juga. Jadi diorang tahulah kan. Saya cakap kalau jangan beli pagi, jangan beli pagi lah. Tapi dia beli pagi, lepas tu tersangkut, yang kena fikir untuk dia saya. Macam mana? Cut je lah. Jawapan saya, cut je lah. Dia cut tak cut atas je lah, sebab password atas tangan dia orang, bukan atas tangan saya. Okay? Saham Comfort, nak tengok apa? Tengok je lah. Kan dah ajar uptrend, downtrend, sideways. Kan dah ajar uptrend, downtrend, sideways. Satu saat uptrend, downtrend, sideways. 1 second uptrend, downtrend, sideways.
Uptrend, downtrend, sideways. Jeng jeng jeng. Jeng jeng. Uptrend, downtrend, sideways. Betul? Kena cucuk darah. Berada di puncak yang tak berapa nak bahagia. Ya, you see? Ini semua yang degil-degil sikit beli pagi, mengejar harga kan, mengejar harga naik, kononnya akan naik lebih tinggi pada waktu petang, sekali dia reverse balik, ambil kau. Okay? Okay. Ada yang cakap uptrend, ada yang cakap sideways. Kalau you ambil setakat time frame sini ke sini, yes sideways, tapi sekarang dia dah uptrend, dah confirm uptrend sebab dia dah breakout, banyak sangat dah breakout ni. Okay, baik. Uptrend melampau. Yes, jawapannya memang uptrend melampau. Okay. Sebab apa sini, ini dah bentuk namanya parabolik. Bila dia dah bentuk parabolik ni tuan-tuan dan puan, dia akan jatuh balik lah. Dia akan jatuh, dia akan rehat lama sikit. Supaya dia nak adjust balik, supaya tak nampak bentuk parabolik. Dia akan kenaikan saham yang cantik sepatutnya dalam area 45 degrees angle. Itu yang paling cantik. Jadi sekarang ni dia dah naik parabolik. Parabolik ni apa? Kenaikan dia hampir 90%. Naik tegak macam tu kan. Jadi bila dia naik tegak macam ni, dia nak adjust balik, dia nak jatuhkan 45 degrees tu, dia akan jatuh rehat panjang sikit lah. Dia akan ambil panjang sikit dia punya rehat. Okay. Yes, saya pernah share kan sebelum ni. Tuan Farhan dah komen kat situ, saya pernah share. Kalau dia naik laju, dia turun pun laju tuan-tuan dan puan. Okay. Dia naik laju, turun pun laju. Jadi tolong hati-hati dengan saham yang naik laju. Baik. Dan apa yang saya nampak sebenarnya, yes, Comfort you boleh pegang lagi sebenarnya. Tak ada masalah sebenarnya kalau you nak pegang Comfort. Tapi, nampak ada tapi kan. Kalau you dah beli saham Comfort, you dah dekat dalam, you masih boleh pegang. Syarat dia you naikkan you punya trailing stop. Bila you naikkan trailing stop, maksudnya kalau you beli dekat area ni, maksudnya you memang dah untung lah. Okay. Okay. Dan kenapa saya cakap masih boleh hold? Kalau you sanggup hold antara 2 minggu ke 3 bulan. Antara 2 minggu ke 3 bulan bukan 2 minggu ke 3 minggu. 2 minggu ke 3 bulan. Sebab dia nak cuba readjust balik supaya dia jadi jatuh sikit. Jatuh sikit dan jatuh sikit supaya dia jadi 45 degrees angle. Yes, betul Tuan Farhan, dia tak ada sell signal. Dan saya nampak sekarang ni dia cuba form satu pattern. Saya nampak lah dia cuba form pattern, ada sama triangle pattern maupun flag pattern ataupun pennant takkan lah. Mungkin dia takkan buat pennant sebab ni dia akan bentuk pennant ni. Sebab dia dah zigzag macam ni. Jadi saya nampak kemungkinan macam dia nak buat pattern triangle, yang mana formation of triangle ni boleh ambil masa sehingga 3 bulan teman-teman. Okay, sehingga 3 bulan. In rare cases, dalam kes-kes terpencil, dia boleh jadi up to 6 months dia punya formation. Jadi kalau anda dah ada dekat dalam, bolehlah. Okay. Jadi okay. Kalau anda dah dekat dalam, bolehlah hold. Tapi kalau baru nak masuk, tunggu dia break lagi sekali. Okay. Tapi saya nampak ni memang dia nak rehat panjang sikit lah ni. Okay. Saya nampak dia nak rehat panjang sikit lah. Sebab 90 degrees wave naik macam laju sangat. Pada saya laju sangat. Okay. Sinotop. Yes, Sinotop. Okay. Kan 90 degrees. Lagi. Jadi tak stabil lah. Dia naik laju, dia buang pun laju. Okay. Hari ni dia doji kan. Almost doji. Yes, sekarang adalah sektor healthcare, kasihlah Chan rehat. Banyak minggu dah naik. Okay. Jadi kasih Chan orang lain pula. Okay. Pagi tadi saya nampak minyak, dan bila saya tengok volume banyak gila. Tapi saya dah nampak volume nampak banyak, tapi saya terlupa bursa tu. Tu yang student lah, sebab yang dah beli, macam Tuan Nazri dia dah beli, dia dah tahu, jadi dia ingatkan saya, tengok bursa. Sebab dia dah untung kan, dia suruh tengok lah. Dia nak cakap aku dah untung sebenarnya kan. Saya tak tahu lah. Tapi dia cakap bursa breakout, macam tu lah lebih kurang dia cakap. Jadi saya tengok betul lah, cun gila breakout. Jadi tu yang saya nak cuba switch tadi ke bursa, tapi tak dapat. Anyway, bukan rezeki lah namanya. Okay.
Dan ini adalah kenaikan parabolik 90 darjah. Tolong hati-hati. Okay. Anyway, ini dia buang banyak ni. Okay, dia dah buang banyak. Tolong hati-hati. Right. Jadi itu dia. Jadi kesimpulan dia untuk malam ni tuan-tuan dan puan. Kesimpulan dah. Yelah dah sejam. Ini dah sejam dah. Yes, betul. Seberdinamik pun dah ada buy signal. Okay. Saham minyak. Yes, banyak saham minyak naik. Even student masterclass semua tanya, kenapa tak beli ni? Kenapa tak beli ni? Kenapa tak beli ni? Saya cakap beli seberdinamik. Sebab apa? Saya cakap beli seberdinamik. Jangan beli yang lain. Okay, saya share lah. Okay, kenapa saya suka seberdinamik secara teknikal? Ni saya dah tunjuk calculation dia dekat student ni lah, student masterclass. Okay, target saya adalah RM2.20 sehingga RM2.25. Itu target saya. Okay, macam mana saya dapat target tu nanti kita akan belajar. Okay, kenapa saya cakap dengan student masterclass beli seberdinamik? Sebab yes, you tak nampak sangat higher high, higher low, betul kan? Tetapi you tengok sini high, sorry, sini low, sini high. Ambil line lah, mana line? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya pattern. Okay, ini namanya pattern. Nama pattern ni symmetrical triangle. You tengok formation ni berapa lama? Daripada bulan 3. Nampak? Formation of triangle pattern 3 bulan dia. Almost 3 months. Breakout ke atas. So most probably 70%, 80% chances dia akan teruskan aliran ke atas dia. Dan dia breakout dengan volume. Kena pula dengan tema. Kan? Kena dengan tema apa? Tema energy. Okay? Minyak naik banyak kan? Jadi maka saya terhasil lah satu line yang panjang ni, yang menegak ni. Saya terus ukur dari sini. Maka dapatlah 225 target price saya. Macam mana saya dapat? Biarlah rahsia. Tak adalah rahsia sangat sebenarnya. You ambil ni je, ketinggian ni. You ambil tinggi ni je. You ambil tinggi ni, size ni. You ambil size ni. You letak je. Kan senang. Okay. Betul. Healthcare tak ada sell signal. Betul, dia tak ada sell signal lagi sebenarnya. Okay. Kalau you dalam position, dia tak ada sell signal. Tapi kalau you tersangkut kat puncak bahagia, by right you dah kena jual sebab dia dah jatuh almost 30%. Kalau you mengejar, sangkut kat puncak bahagia, by right you dah kena keluar 30% baik banyak. Okay, kalau you beli daripada bawah, you jangan risau. Masih okay. Okay. Nampak tak? Dua pandangan berbeza dan dua keadaan berbeza. Okay. Ada yang tanya lagi macam mana nak join kelas saya, macam mana nak join program saya. Okay, program saya sebenarnya tuan-tuan puan, dia bukan kelas. Okay, dia bukan kelas. Dia adalah satu semester. Okay, bermaksud you daftar masuk program tu kan, masterclass punya program ni you daftar. Untuk tahun ni kita 8 bulan sampai bulan 12 habis. Jadi pendaftaran untuk tahun ni dah ditutup. Okay, betul. Semester ni dah tutup. Tunggu semester depan. Semester depan akan bermula pada Januari 2021, 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2021. Okay. Jadi tunggulah pendaftaran program, pendaftaran semester baru. Okay, pendaftaran semester ni dah tutup. Diorang dah hampir sebulan dah pun dah belajar kan. Jadi tak apa, jangan risau. Tapi saya akan buat kelas express, beberapa kelas express lah. Sebab ada permintaan, ada yang minta saya kelas express untuk ajar teknikal semata-mata. Bermaksud 1 hari 2 hari tu kan 8 jam ajar teknikal je, aku tak nak tahu fundamental. Pun ada yang minta sebenarnya. Itu sebab kalau you baru join group, you nampak tak ada questionnaires kan, siapa yang nak belajar. Sebab saya nak tengok kalau ramai, yes saya akan buat. Dan saya punya plan lah, tapi belum finalize. Kemungkinan minggu ketiga raya lah, saya nak buat program apa ni, program memang ajar kelas teknikal je 2 hari straight, 8 jam. Okay. Kelas express pagi raya,
Itu express sangat tu. Okay. Kan nanti kan nanti sepupu sepapat datang kat rumah kan nak raya, jangan kacau aku masuk kelas. Dia cakap kau kelas apa? Aku kelas international. Kan? Orang international mana reti raya. Belagak no, tapi bila buka tapi cakap bahasa Melayu je. Mana dia bahasa Melayu? Kau dengar dia cakap breakout kan bahasa Inggeris. Support resistance bahasa apa? Bahasa Inggeris. Kan international bunyinya tu. Okay? Tak. Kita bagi peluang untuk you all raya. Okay, bagi peluang untuk you all raya. Kalau saya buat 2 minggu kedua raya, dia macam short notice sangat. Jadi saya lajak sikit lah. Okay? Jadi saya lajak sikit minggu ketiga raya lah baru saya ingat saya nak buat. Tu baru plan. Dan mungkin akan dibuka dalam masa terdekat jugalah dia punya pendaftaran. Jadi ni lah. Okay? Jadi nantilah kita buka pendaftaran. Okay? Harga semua belum tetap lagi, tarikh semua belum tetap, tapi pembelajaran semua online. Okay? Kena yuran, betul, kena yuran. Sebab kita nak prepare you punya buku apa semua kan. Buku bukanlah buku apa, e-book je kan, dalam bentuk e-book. Jadi kita nak preparekan benda tu apa semua. Anyway you dapat nota tu apa semua. Macam ni kita ajar tak ada nota kan, you sendiri kena salin nota. Jadi ni memang saya ajar lah semua benda teknikal, memang advance lah. Okay. Jadi nantilah minggu ketiga, cadangan dia minggu ketiga lah. Tak ada apa-apa konkret lagi. Saya tengah duduk bincang dengan tim saya lagi. Nantilah kita finalize. Dalam minggu ni kot kita akan announce. Okay. Semua online je. Okay. Semua online, tak ada masalah. Ada yuran, tapi yuran memang minimum lah. Okay. Sebab apa saya tak nak ajar percuma? You tengoklah dalam grup ni ada hampir 1000 orang, tapi yang tengok live malam ni 150 orang. Mana pergi 800 lebih lagi? Sebab benda free. Dekat alah benda free boleh tengok balik. Kan? Jadi saya charge, sebenarnya saya akan charge minimum untuk you commit je. Okay, untuk you commit, you datang, you tengok 8 jam. Jadi tak adalah you macam pagi tadi apa belajar. Lepas tu you masuk kelas petang, pagi tadi belajar apa, you masuk komen kat situ kan. Mau mengganggu environment pembelajaran. Jadi tak. Jadi ada juga fee lah sebenarnya. Fee tu adalah komitmen dan very minimum lah. Okay. Dan tak mahal, memang tak mahal. Even bila ada orang yang cakap kelas Iqbal buat ni murah gila lah, dia cakap compare dengan orang lain. Okay. Jadi dia cakap program yang saya buat sebenarnya murah compare dengan orang buat kat luar sana. Okay. Sebab pada saya nak you punya komitmen. Saya memang boleh hajar, cuma sebab saya ada bisnes pun, saya pada bisnes yang saya run apa semua. Yang saya nak adalah komitmen you. Tu sahaja. Okay. Okay, yuran untuk masterclass tahun depan berapa? The best part is sebenarnya bila you jadi student masterclass, you ada akses untuk semua program yang kecil-kecil saya buat. Program yang kecil-kecil saya buat, you ada akses sebenarnya kalau program masterclass. Saya bukan nak menjual kelas sangat sebenarnya, tak. You belajar percuma kat sini, you ikut setiap malam pun you boleh pandai, cuma lambat lah. Satu hari 1 jam, gila nak habis kan. Jadi yang free ni pun sebenarnya dah mahal. Okay, tapi saya nak you punya komitmen je. Dan masterclass program you bayar 7,000. So kalau ada kelas kecil-kecil saya buat, you boleh masuk percuma. Okay. Untuk next year 7,000. Sebab apa 7,000? Yuran masterclass you tak payah bayar lamsam. You bayar bulan-bulan. Maksudnya pendaftaran kali pertama dengan bulan pertama 1,500. Dan bulan-bulan berikutnya you just bayar 500 je sampai bulan 12. 500 sampai bulan 12. Jadi total jadi 7,000. Dan you takkan rasa you nak keluar 7,000, gigil tangan habis nak tekan 7,000. Betul. Jadi saya tak nak bebankan, saya nak you punya komitmen je. Jadi 500 minimum gila. Untuk itu untuk masterclass lah, RM500 per month. Okay. Yang technical ni saya tak tahu. Okay. Yang technical punya program ni saya tak tahu lagi harga berapa. Tapi range dia tu tak lebih 2,000. Confirm takkan lebih 2,000. Okay, confirm takkan lebih 2,000. Sebab saya tengok dekat luar sana kelas technical, even online pun dia charge 3,000, 4,000, 2,500 kan, 1,800. Jadi saya cakap, kita jangan pergi lebih daripada 2,000. Bawah 2,000. Okay.
Betul. Kalau buat bulan puasa sakit tekak, babe. Ajar 3 jam waktu siang apa student masterclass kan. Oh, 2 kali break, 3 jam mengajar 2 kali break sebab sakit tekak je pasal. Kan? Tak boleh minum air, telan Elio. Kasih dia reda sikit. Okey? Jadi kelas masterclass online. Saya buat semua program online sebenarnya sebab you bekerja, you jauh, you nak ulang-alik semua susah, you nak kena turun KL apa semua, nak kena rentas negeri, kena tahan roadblock apa semua, tak. Saya lebih selesa buat online sebab apa saya buat online? Sebab saya ada bisnes yang saya run. Dan kebiasaannya waktu petang saya ada sesi coaching hoki. Bisnes saya bisnes hoki, kalau siapa yang tak tahulah. Setiap petang memang saya ada buat training hoki sebenarnya. Jadi saya kalau buat suruh you datang apa semua masalah sebab you nak kena bayar you punya transportation cost, sewa hotel lah apa semua kan. Baik buat online, very minimum cost minimum, harga pun murah. I nak you punya komitmen je sebenarnya fee tu. Okay. Jadi nantilah tak sampai 2,000 lah saya punya harga. Jangan risau. Okay. Saya tak boleh nak jual murah sangat. Nanti orang dekat luar nanti mengamuk, apa kau ni jual murah sangat kan. Sebab yang mengajar kat luar tu pun kawan-kawan saya juga. Nanti dia cakap apa kau ni apa. Tak shock juga. Jadi biar harga tu lebih kurang dengan dia tapi tak semahal mereka lah. Okay, sebab saya nak you punya komitmen. Saya bukan nak apa. Anyway, you belajar free code setiap malam pun, okay, memang you boleh faham lah sebenarnya. Okay. Yang benda yang you belajar ni, student masterclass pun baru belajar sebenarnya. Dia belajar seminggu awal. You baru nak belajar. You lambat sikit je lah. Cuma student masterclass kena lanyak detail, bagi homework lah, homework silap submit baru lah apa semua kan. Jadi ni lah. Tu beza dia lah student masterclass dengan you all free kan. Jadi benda-benda tu dia. Okay. Kebiasaannya hari apa? Saya akan buat hari hujung minggu. Okay. Saya lebih selesa buat hujung minggu sebab hari tengah-tengah minggu ni selalunya orang kejar saya. Bukan kejar apa, tolong saya ni. Kita nak jumpa meeting lah, buat ni, buat tu, buat ni. Okay. Dan anyway you pun bekerja kan. Jadi you punya weekdays pun tak tentu hala. Jadi kita buat weekend, semua boleh relax, settle down, duduk diam-diam kan. That is the best part lah. Okay. Itu saja sharing saya pada malam ni. Okay. Siapa nak join nantilah saya announce lah dalam minggu ni juga. Okay. Nanti kita akan buka pendaftaran. No worries. Jadi itu saja sharing saya untuk malam ni. Kita jumpa lagi esok malam pukul 9.30 malam. Okay. Waktu yang sama 9.30 malam. Esok kita akan belajar support resistance, macam mana nak lukis line apa semua. Lepas tu kita cuba kaitkan balik dengan benda yang kita belajar. Jadi you belajar memang very slow lah. Okay, memang habis belajar slow punya. Okay. Yes, sambil makan lemang pun boleh. Student IPT, nantilah tengoklah macam mana. Okay. Conclusion dia, apa yang kita belajar pada malam ni adalah 1, 2 dan 3. Itu conclusion dia. Pembentukan trend mestilah ada line 1, 2 dan 3. Dan you beli dekat mana? You beli dekat nombor 3. Bila dia baru nak bentuk nombor 3, you beli. Okay. Yelah, kapal berbabur. Saya faham. Saya faham. Semua nak raya kan. Semua nak raya walaupun tak boleh shopping baju raya kan. Tapi itulah saya tengok dekat social media ramai juga pergi shopping baju raya walaupun tak boleh pergi jalan kan. Anyway, nak macam mana? Okay. Tajuk ni pun dah pening kan. Itu sebab satu-satu pelan-pelan. Okay. At least kalau you dah masuk kelas teknikal yang advance tu, you dah faham yang malam ni punya, mudahlah sikit. Dia umpama macam you revise je, macam revision balik. Okay. Jadi itu saja. Kita jumpa esok malam pukul 9.30 malam. Okay, tajuk dia adalah support dan resistance. Macam mana you nak lukis line melintang-melintang tu, dan apakah maksud line melintang-melintang tu. Okay. Tak apa, baju raya bawa tahun depan kalau dah siap. Okay. Saya langsung tak ada baju raya tahun ni. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa esok malam pukul 9.30 malam. Tajuk support dan resistance. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bersahur.